Waalaikumsalam Abdul Aziz, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam Ustaz Faizal, ahlan wa sahlan. Suara okey? InsyaAllah lagi 2 minit lagi kita akan start. Waalaikumsalam Ustaz Nazri, Masya Allah. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Masya-Allah, ahlan wa sahlan kepada semua pendengar yang hadir pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perkongsian kita dalam membacakan sedikit daripada adab-adab Islam, yang mana kita mulakan 2 adab pada semalam, iaitu adab yang pertama adalah tidak menutup pintu dengan terlalu kuat apabila kita masuk ke dalam rumah ataupun kita keluar daripada rumah. Dan adab yang kedua yang semalam yang kita bincangkan adalah tentang salam. Disunatkan untuk memberi salam sebelum kita masuk ke dalam rumah. Memberi salam kepada ahli rumah tersebut, orang yang berada di dalam rumah. Dan juga kita telah bincangkan 3 perkara yang mana sunatnya itu lebih afdal daripada yang wajib. InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada adab yang ketiga dan adab yang keempat.
Dan insyaAllah kalau sempat kita masuk kepada adab yang kelima. Sebelum itu kita nak jawab sedikit soalan yang ada ditanyakan semalam. Soalannya ada soalan semalam sebelum kita, selepas kita keluar baru ditanya. Maka lepas ni boleh tanya kalau dalam komen, insyaAllah kalau ada waktu anda jawab kalau anda tahu, insyaAllah. Katanya, Assalamualaikum Habib, kalau jawab salam wajib tak? Jawab salam ni adalah perkara yang wajib, seperti mana yang kita telah bincangkan. Beri salam adalah sunat, tetapi jawab salam adalah yang wajib. Maka kalau kita beri salam kepada orang ataupun orang beri salam kepada kita, wajib kita menjawab salam kepadanya. Kerana dia mendoakan kita, maka menjadi hak kita ke atas dia untuk mendoakan kembali kepadanya. Maka jawab salam adalah wajib. Kalau tak jawab, berdosa lah. Kalau tak jawab, berdosa. Tapi dosa kecil. Tapi kalau kita beri salam kepada orang, contohnya kita beri salam kepada orang yang tidak kenal, kita tengok dia tak jawab, kita mungkin boleh husnuzon lagi. Dia mungkin jawab dalam hati, ataupun dia jawab perlahan, kita tak dengar. Satu lagi, kalau kirim salam, wajib ke kita sampaikan? Kalau tak ingat, tak apa. Terima kasih atas ilmu. Kalau kirim salam, hukum mengirim salam ni adalah sunat. Hukum memberi ataupun mengirimkan salam, maknanya kita bagi tahu kepada si fulan, wahai fulan, tolong sampaikan salam kepada fulan yang lain. Mengirim salam. Tak, kirim salam ni hukumnya sunat. Tetapi kita yang mengambil amanah mengirimkan salam tadi, kalau kita memang bagi tahu kepada dia, ya saya akan sampaikan salam ini, maka menjadi wajib lah. Menjadi wajib kerana kita telah mengambil amanah daripada orang. Bila kita telah mengambil satu amanah daripada orang, maka wajiblah kita menyampaikan amanah kepada tuannya. Maka kalau orang suruh kita kirim salam, afdalnya kita katakan, insya-Allah saya akan sampaikan. Kalau saya mampu, saya sampaikan. Kalau saya tak mampu, saya tak boleh sampaikan. Tapi kalau kita kata, ya saya akan sampaikan, maka itu ibarat kita telah berjanji. Ibarat kita telah mengambil satu amanah. Allah SWT kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu untuk menyampaikan, menunaikan amanah kepada ahli-ahlinya. Maka mengirim salam, hukum kita mengirim salam tu sunat. Kerana warid dalam hadis Nabi SAW bahawasanya Sayyidina Jibril, malaikat Jibril pernah mengirim salam melalui Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah. Malaikat Jibril kirim salam kepada Sayyidatina Aisyah melalui Nabi SAW. Dan juga Allah sendiri memberi salam melalui Nabi SAW kepada Sayyidatina Khadijah. Maka itu dua isteri Nabi yang mendapat salam. Sayyidina Aisyah dapat salam daripada malaikat Jibril. Sayyidatina Khadijah mendapat salam direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum mengirim salam adalah sunat. Tapi kita yang diamanahkan untuk mengirim salam tadi, kalau kita berjanji untuk sampaikan, maka jadi wajiblah. Jadi wajiblah. Kalau kita tak berjanji, maka tak wajib. Maka afdalnya adalah untuk kita kata apa? Kita kata insya-Allah, dengan izin Allah, kalau Allah izinkan saya akan sampaikan salam, insya-Allah. Maka itu soalan yang semalam. Baik, hari ini insya-Allah kita masuk dulu ke dalam bab kita, adab yang ketiga insya-Allah. Kata musannif rahimallahu taala, wa nafa'ana bi ulumihi bi ulumikum bi ulumi sa'ir salihin radhiyallahu ankum ila anqal. Adab yang ketiga, idza dakhalta daraka fa ash'ir man fiha bi dukhulika qabla wusulika ilaihim. Kata musannif, pengarang kitab ini, jika kamu masuk ke dalam rumah ataupun jika kamu ingin sampai ke rumah, maka disunatkan ataupun adabnya adalah kita membuat sesuatu perkara untuk memberitahu mereka yang kita akan sampai ke rumah. Bermaksud, jangan kita sampai secara mengejut. Jangan kita datang ke rumah di depan pintu seseorang itu secara mengejut. Hendaklah kita melakukan sesuatu yang boleh memberitahu mereka bahawasanya kita ini akan datang ke rumah tersebut. Kata di sini, li'alla yarta'u bimufaja'atik, supaya mereka tidak terkejut dengan kedatangan kamu. Supaya mereka tidak terkejut dengan kedatangan kamu. Di sini disebutkan satu hadis daripada anak kepada Abdullah bin Mas'ud, namanya Sayyidina Amir. Tabi'in. Sayyidina Amir bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Amir ini, anak kepada Abdullah bin Mas'ud, bahawasanya ayahku, kana abi Abdullah Mas'ud, idza dakhala ad-dar ista'nath. Ayah aku ini, jika dia ingin sampai ke rumah, Masya Allah, Ustaz saya Muhammad Nur Hisham masuk juga, Masya Allah. Doakan anak Ustaz. Sayyidina Amir mengatakan, ayah aku ini, jika dia datang ke rumah, setiap kali dia akan pulang ke rumah, dia akan apa? Dia akan membuat sesuatu perkara supaya orang dalam rumah tahu yang bahawasanya dia akan datang ke rumah. Dia akan sampai ke rumah. Ista'nasa. Ay ash'ara ahlaha bima yu'nisuhum. Dia akan membuat satu perkara yang merasakan keluarga mereka itu tahu bahawasanya dia akan sampai ke rumah.
wa takallama wa rafa'a sautahu hatta yasta'nisu. Maka dia akan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, jika dia nak pulang ke rumah dia, sebelum sampai ke rumah dia, dia akan buat satu perkara yang boleh memberitahu kepada orang rumah bahawasanya dia nak datang. Contohnya di sini dikatakan seperti mengangkat suara ataupun di sini ada sebut juga menyebutkan idza dakhala ar-rajulu baitahu ustuhibba lahu an yatanahnah aw yuharriqa alaihi. Disunatkan bagi seseorang yang nak masuk ke rumah ataupun nak sampai ke rumah, disunatkan dia yatanahnah, buat batuk ke, berdehem ke, supaya tahu yang dia ni nak sampai ke rumah, ataupun membuat bunyi dengan kakinya ataupun membuat bunyi dengan capas naalnya. Dia pakai selipar kan, pakai kasut kan, buat bunyi supaya tahu bahawa orang tahu bahawa dia nak sampai ke rumah dah. Maka itu satu adab yang mana disunatkan kita. Jika kita nak sampai ke rumah, kita membuat satu perkara, memberitahu kepada orang di rumah yang kita nak datang ke rumah, supaya mereka tidak terkejut dengan kedatangan kita. Zaman sekarang ni zaman canggih, boleh mesej je, boleh WhatsApp je. Kata, ibu saya nak pulang dah ni, dalam 2 minit lagi sampai. Bagi tahu dahulu. Call pun boleh, bagi mesej pun boleh. Semua tu boleh menggantikan bagi perkara-perkara yang dulu mereka batuk, mereka membunyikan suara naal. Mereka melakukan suatu perkara yang penting memberitahu kepada orang dalam rumah bahawasanya aku ni nak pulang, supaya mereka bersedia untuk menghadap kita sebagai tetamu. Hatta yusma'a darbuna alaihi lidukhuli ila dar. Maka para sahabat dulu membuat bunyi dengan kaki mereka sehinggalah ahli-ahli rumah mereka itu tahu bahawasanya mereka ini akan datang ke rumah. Sebab itu juga Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW melarang kita daripada datang ke rumah. Datang ke rumah kalau kita pergi safar, pergi musafir ke tempat yang jauh. Jika nak pulang ke rumah, jangan pulang pada waktu malam. Nabi melarang kita pulang ke rumah pada waktu malam. Kata Nabi SAW ataupun dalam hadis, naha an yutrukur rajul ahlahu lailan. Nabi melarang seorang itu datang ke keluarganya pada waktu malam. Kerana apa dilarang? Ayatim lailan min safar yatakhawwanahu ay yaltabisa atharatahum, supaya tidak mengejutkan mereka. Sebab waktu dulu tidak ada telefon, tidak ada WhatsApp, tidak ada apa-apa yang boleh mengkhabarkan bahawasanya kita nak sampai ke rumah. Maka Nabi tidak akan datang ke rumahnya jika dia musafir pada waktu malam, lebih lagi pada lewat malam. Bahkan Nabi selalu akan datang, tiba ke Madinah jika Nabi pergi berperang, Nabi pergi musafir, Nabi akan sampai ke Madinah pada waktu duha. Pada waktu duha, biasanya Nabi akan sampai pada waktu itu. Dan mula-mula sekali Nabi sampai, Nabi akan pergi ke masjidnya untuk solat 2 rakaat. 2 rakaat, qudum minas safar. Tiba daripada safar, disunatkan kita solat 2 rakaat sebagai syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita telah disampaikan dengan selamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah Nabi solat 2 rakaat, Nabi terus akan pergi ke mana? Rumah pertama yang Nabi akan singgah adalah rumah puterinya Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Nabi tak pergi ke rumah isteri dia dulu. Nabi akan terus ke rumah puterinya, anak perempuannya Sayyidatuna Fatimahuz Zahra untuk ziarah kepadanya dan juga kepada cucunya Sayyidina Hasan dan Husain, dan juga berjumpa dengan Sayyidina Ali. Maka itu adalah rumah pertama yang Nabi akan masuk, yang Nabi akan singgah setelah tiba daripada musafir. Tiba daripada safar, Nabi akan singgah dulu ke rumah Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimahuz Zahra. Kemudian baru Nabi pergi ke rumah isterinya mengikut tertib isterinya. Baik, maka itu adab yang ketiga, iaitu hendaklah kita memberitahu ataupun melakukan perkara yang boleh memberitahu mereka kedatangan kita ke dalam rumah. Itu adab yang ketiga. Baik. Di sini dikatakan sekarang boleh mesej ataupun hon. Hon kereta juga boleh yakum maqamahu. Baik. Adab yang keempat, idza kana ba'du ahlik qaran fi hujratihi min darik. Jika kita berada di dalam rumah. Kita dah berada dalam rumah, bukan di luar rumah ni. Kita berada di dalam rumah dan kita ingin masuk ke dalam bilik saudara kita, ibu kita ataupun ayah kita, bilik parents kita kan, ataupun ke kamar kakak kita ataupun adik kita yang duduk satu rumah dengan kita. Jika mereka berada dalam bilik, maka apa adabnya jika kita nak masuk ke dalam bilik mereka? Wa aradta ad-dukhul alaihi fasta'zin. Jika kamu ingin masuk ke dalam bilik mereka itu, maka wajib bagi kamu untuk meminta izin, ataupun seharusnya bagi kamu untuk meminta izin sebelum kamu masuk ke dalam rumah. Sawa'an kana minal halail aw minal maharim aw ghairihim ka ummik aw abik aw banatik aw abnaik. Siapa-siapa sahaja, walaupun dia sangat rapat dengan kamu, anak kamu, ibu kamu, ayah kamu, kakak kamu, lebih lagi makcik kamu,
Lebih lagi abang kamu yang ada isterinya bersamanya, kakak ipar kita sekali dengan dia. Itu lebih-lebih lagi perlu minta izin, sebab itu bukan mahram. Hatta dengan mahram pun, hatta dengan ibu ayah pun juga, seharusnya kita meminta izin sebelum kita masuk ke dalam rumah. Bahkan Allah SWT menyebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum. Thalatha awrat ataupun thalatha marrat. Thalatha marrat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kanak-kanak yang belum baligh, kanak-kanak yang belum baligh dan juga hamba-hamba kamu ataupun khadim-khadim kamu meminta izin kepada kamu jika dia ingin masuk ke dalam kamar kamu. Ini budak yang belum baligh. Allah menyuruh dalam Quran budak yang belum baligh, anak kecil yang belum baligh untuk meminta izin daripada ibu dan ayahnya sebelum mereka masuk ke dalam kamar pada 3 waktu. Pada 3 waktu. Yang pertama pada waktu min qabli salatil fajr, ya, sebelum subuh, dan juga ketika waktu zuhur, dan juga selepas waktu isyak. 3 waktu ini seharusnya, hatta ini disebutkan yang belum baligh pun kena minta izin, apatah lagi yang dah baligh. Apatah lagi yang dah baligh. Jika yang belum baligh pun, anak kecil umur 5 tahun, umur 6 tahun, yang belum baligh tapi dah memayyiz, dah boleh berfikir, dah boleh membezakan antara yang baik dan yang buruk, dah boleh istinja sendiri, maka mereka disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta izin sebelum masuk ke kamar ibu dan ayahnya pada 3 waktu. Yang pertama sebelum subuh, iaitu itu waktu waktu orang tidur dan waktu orang tukar pakaian, kan. Sebelum subuh ni dia akan menukar pakaian tidur dengan pakaian bangun dia, pakaian siang dia akan tukar pakaian. Maka itu boleh jadi ternampak sesuatu perkara yang tidak elok. Maka disunatkan untuk meminta izin masuk ke dalam kamar ataupun bilik ibu ayahnya ataupun kakak-kakaknya yang lain. Yang kedua, ketika waktu zuhur. Ketika waktu zuhur ni kenapa disunatkan kita meminta izin? Kerana waktu zuhur juga adalah waktu orang tidur juga. Sebelum zuhur tu, sebelum zuhur adalah waktu biasanya orang tidur qailulah. Qailulah ni adalah tidur sebentar sebelum zuhur. Tidur sebentar sebelum zuhur dinamakan qailulah. Ianya hukumnya sunat. Hukumnya sunat tidur qailulah bagi mereka yang ingin bangun qiyamul lail. Bagi mereka yang ingin bangun qiyamul lail, maka dengan tidur qailulah dapat membantunya untuk bangun qiyamul lail. Naam. Tapi kalau orang yang tidur qailulah tapi tak nak bangun qiyamul lail, maka tak sunat bagi dia tidur qailulah. Seperti mana orang yang tak nak puasa tapi dia bersahur. Dia tak nak puasa tapi dia bersahur pada malam itu. Sama juga bagi orang yang tidur sebelum zuhur tapi tak nak bangun qiyamul lail. Baik, itu waktu yang kedua yang disunatkan minta izin. Yang ketiga selepas solat isyak. Selepas solat isyak juga disunatkan untuk anak-anak kecil ni minta izin sebelum masuk ke bilik ibu ayah dia. Selepas isyak, sebab waktu isyak juga waktu orang nak rehat, waktu orang nak tidur, waktu orang tukar pakaian siang dengan waktu malam selepas waktu isyak. Maka waktu isyak tadi berpanjangan sampai ke waktu subuh. Itu semuanya waktu yang disunatkan untuk meminta izin. Ada setengah ulama mengatakan wajib meminta izin, tetapi aksarul ulama ataupun jumhurul ulama mengatakan hukum meminta izin adalah sunnah sahaja. Sunat sahaja, tetapi itu adalah adat daripada Islam yang seharusnya kita mengajarkan kepada anak kita sejak kita kecil lagi. Sejak mereka kecil lagi kita dah ajarkan kepada mereka, adik kalau nak masuk rumah, nak masuk bilik ibu, nak masuk bilik ayah, kena minta izin dahulu. Ajarkan daripada kecil, barulah dia terbiasa. Tapi bila kita tak ajar daripada kecil, dah besar baru kita nak suruh dia minta izin, maka susahlah. Susah bila kita nak mengajarkan sesuatu pada orang yang dah dewasa, dah matang. Sebab mengajarkan sesuatu pada anak kecil ini ibarat kita melakarkan sesuatu di atas batu. Kita melakarkan sesuatu atas batu memang tidak akan hilang. Tidak akan hilang lakaran tersebut sebab kita dah tanam daripada kecil lagi adab-adab Islam, adab-adab Rasulullah SAW. Maka tadi kita sebutkan bahawasanya kalau kita nak masuk ke bilik saudara kita, walaupun daripada mahram, maknanya kakak kita, abang kita, ibu kita, hendaklah kita meminta izin daripada mereka. Naam. Seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, adakah aku akan perlu minta izin walaupun dengan ibuku? Aku nak masuk ke dalam bilik ibu aku seorang diri, tak ada orang lain. Dia dah tak ada suami, dia seorang je, aku dengan dia saja dalam bilik." Maka ditanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, asta'dzinu ala ummi? Adakah aku juga wajib meminta izin jika aku ingin masuk ke dalam bilik ibu aku?" Kata Nabi SAW, "Na'am. Betul, kamu kena minta izin." Kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, dalam rumah tu tidak ada siapa-siapa melainkan aku. Aku adalah khadimnya. Aku adalah pembantunya yang akan bawa makan pada dia, tolong dia kalau ada perlu bantuan. Aku yang akan tolong dia." Maka kata Nabi SAW, "Mahukah kamu masuk ke dalam kamar ibu kamu dan kamu lihat keadaan yang kamu tidak mahu lihat kepada ibu kamu?"
Nak ke kamu tengok keadaan yang kamu tak suka tengok pada ibu kamu? Bermaksud, kadang-kadang kita boleh masuk ke dalam bilik orang seseorang, boleh jadi mereka tidak bersedia untuk menerima kita. Boleh jadi ada perkara yang tidak diingini untuk dilihat padanya. Maka seharusnya kita meminta izin walaupun hatta kepada ibu kita sendiri. Walaupun kepada ibu kita sendiri. Naam. Asta'dinu ala ummi. Taib. Banyak soalan, tak sempat nak jawab. Mumayyiz tu dalam umur berapa? Mumayyiz ni sebenarnya banyak tarikh daripada ulama' mumayyiz. Ada yang mengatakan mumayyiz ni mereka yang boleh menjawab apa yang kita tanya. Kita tanya sesuatu, kita tanya bila makan, dah makan ke? Dia jawab dah makan. Dia bukan jawab perkara lain. Maknanya dia faham khitab kita, dia faham dialog kita. Mereka yang boleh jawab percakapan kita itu dikira mumayyiz. Tetapi takrif yang paling bagus adalah alladhi yastati an ya'kula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanji wahdahu. Mereka anak-anak kecil yang boleh makan sendiri tanpa perlu pertolongan, yang boleh minum sendiri tanpa perlu pertolongan, dan juga yang boleh istinja sendiri, yang boleh buang air sendiri, tak perlu orang tolong dah. Dia memang tahu dah najis dengan tak najis, yang boleh membezakan antara baik dengan buruk. Itu takrif yang lain lah. Tapi yang takrif yang paling biasa digunakan oleh para masyayikh adalah mereka yang ya'kula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanji wahdahu. Mereka yang mampu makan sendiri, minum sendiri, dan juga istinja sendiri. Taib. Itu antara soalan yang kita sempat jawab lah. Taib. Kata Allah SWT dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza dakhaltum buyutan ghayra buyutikum fala tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Maka wajib hatta tasta'nisu di situ maksudnya jangan kamu masuk ke dalam rumah ataupun bilik orang lain melainkan kamu minta izin dan memberi salam. Baik. Kata Nabi SAW, as-salam qabla al-kalam. Sebelum sesuatu perkara, hendaklah kita memberi salam dahulu sebelum kita masuk ke dalam rumah. Baik. Itu adalah adab yang keempat. Adab yang ketiga tadi kita sebutkan bahawasanya hendaklah kita memberitahu kepada mereka bahawasanya kita nak sampai ke rumah. Adab yang kedua ataupun adab yang keempat adalah kita minta izin walaupun dalam bilik, walaupun ingin masuk ke dalam bilik maharim, orang-orang yang mahram dengan kita, yang tak boleh kahwin dengan kita, kakak kita, ibu kita, ayah kita, semuanya itu disunatkan untuk kita minta izin kepada mereka. Baik, seterusnya. Baik, yang kelima, adab yang kelima. Idza tarakta bab akhika aw sadiqika aw ba'di ma'arifik aw ahadin taqsiduhu faduqqul bab daqqan rafiqan yu'arrifahu wujud tariqal bab. Jika kita sampai ke dalam rumah orang yang ingin kita ziarah, maka hendaklah kita mengetuk pintu dengan ketukan yang sekadar memberitahu orang di dalam rumah bahawasanya ada orang di luar rumah. Sekadar memberitahu orang di dalam rumah bahawasanya ada tetamu yang datang ke rumahnya. Maknanya jangan ketuk terlalu kuat. Faduqqal bab daqqan rafiqan. Ketukan yang lembut. Yu'arrifahu, yang boleh memberitahu ahli rumah tersebut adanya pengetuk pintu tadi. Wala tadukkuhu bi'unfin wa shiddatin kadukki zalamah wa zabaniyah faturawi'ahu wa tukhilla bil adab. Maka janganlah kamu ketuk terlalu kencang seperti orang-orang yang zalim dan seperti malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Jangan kamu ketuk dengan ketukan yang sangat kuat. Baik. Kerana apa? Para sahabat Nabi SAW bila datang ke rumah Rasulullah SAW, mereka mengetuk, setengah daripada mereka mengetuk menggunakan apa? Menggunakan kuku. Di sini katakan wa qad kana as-sahabah yaqra'una bab Rasulullah SAW bil adhafir. Setengah daripada sahabat mengetuk pintu Rasulullah dengan kuku, takut mengganggu Rasulullah SAW. Mengetuk dengan kuku, bukan mengetuk dengan tangan, bukan mengetuk sekarang picit loceng, betul lah. Tapi jangan picit sampai mengganggu mereka, sampai boleh mengganggu kehidupan mereka. Baik. Nanti kita akan bincangkan berapa kali kita ketuk pintu, berapa kali kita minta izin. Kalau tak boleh juga, kita akan pulang. Maksudnya kalau 3 kali tak jawab, kita ahsannya pulang. Baik. Satu hari perempuan datang kepada Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu untuk tanyakan kepada Imam Ahmad sesuatu perkara. Maka dia ketuk pintu Imam Ahmad ni terlalu kuat. Sehingga Imam Ahmad keluar, kata Imam Ahmad, hadza daqqus syart ataupun hadza daqqus syurti. Kamu ketuk ni ketuk pintu polis ni. Bukan nak tanya soalan. Maka kurang adab di situ kerana dia mengetuk pintu imam dengan terlalu kuat, boleh mengganggu orang yang di dalam rumah tersebut. Wa hadza duqul latif ar-rafiq matlubun fi man kana julusuhu qariban min babi. Tetapi kalau kita memang tahu
tuan rumah ni dia tak duduk dekat dengan pintu. Bilik dia jauh kat belakang tu. Dia mungkin duduk kat dapur sekarang ni. Maka sekarang boleh kita tambahkan kekuatan pada ketukan pintu. Maksudnya di sini musannif ingin menekankan bahawasanya kita hendaklah mengetuk pintu ketukan yang boleh memberitahu kepada tuan rumah bahawasanya kita ni nak masuk ke dalam rumah. Tapi jangan ketuk terlalu kuat sehingga boleh mengganggu mereka, boleh mengganggu anak-anak mereka tidur. Kemudian dikatakan lagi wa yanbaghi an taj'ala baina ad-daqqatain zamanan ghaira qalil. Kita disunatkan ataupun kalau kita nak masuk ke dalam rumah orang, kalau kita minta izin, kita kena minta izin 3 kali sahaja. Tak boleh lebih daripada 3 kali. Maka kata imam, kata musannif di sini, kamu hendaklah jarakkan antara ketukan pertama dengan ketukan kedua waktu sedikit, jarakkan sedikit. Sebab apa? Sebab boleh jadi kalau kita ketuk kali pertama tadi, dia baru angkat takbir dalam solat. Maka relax dulu, jangan terus ketuk-ketuk. Jangan terus ketuk berterusan. Biarkan dulu sebentar. Kalau dia tak jawab, biarkan dulu sebentar. Dalam beberapa detik lepas tu, ketuk lagi kali kedua. Dan jarakkan di antara ketukan pertama dengan ketukan kedua. Dan ketukan kedua dengan ketukan ketiga, bimiqdar 4 rakaat. Dengan jarak 4 rakaat. Kerana apa? Kerana boleh jadi dia sedang solat. Boleh jadi dia sekarang sedang solat. Boleh jadi ketika kita ketuk tu, di baru saja angkat takbir. Maka hukumnya, membatalkan solat untuk menyahut seruan tetamu itu tak boleh kalau solat wajib. Kalau solat wajib tak boleh. Kalau solat sunat hanya ibu bapa sahaja yang kita boleh batalkan solat untuk menyahut panggilan ibu bapa saja. Ataupun ada pun orang lain tak boleh. Baik. Dia kata di sini wal yufri wa yanbaghi an taj'ala baina ad-daqqatain zamanan ghaira qalil liyafrugha al-mutawaddi' min wudu'ihi. Boleh jadi dia sedang berwuduk, maka biarkan dia habiskan wuduk dahulu. Waliyantahiya al-musalli min salatihi. Boleh jadi dia sedang solat, supaya dia selesaikan solat dahulu. Waliyafragha al-akil min luqmatihi fi mahal. Boleh jadi dia sedang makan, biarkan dia makan dulu. Maka jarakkan antara ketukan kita yang pertama dengan yang kedua. Wa idza tarakta 3 marrat mutaba'idah. Jika kita dah ketuk 3 kali dah, jauh-jauh ni. Kali pertama ketuk, tak ada jawapan. Ketuk kali kedua, tak ada jawapan juga. Ketuk kali ketiga, tidak ada jawapan juga. Wa idza tarakta 3 marrat mutaba'idah wa waqa'a fi nafsika annahu law kana ghayra mashghul an kana kharaja ilaika. Dan kamu rasa fulan yang dalam rumah ni, orang dalam rumah ni, kalau dia tak sibuk, dia akan buka pintu. Tapi dia tak buka pintu. Fansarif. Maka pergilah kamu, pulanglah kamu. Kalau kamu tahu memang dia tak nak buka pintu kepada kamu, maka pulanglah. Janganlah ketuk lagi kali keempat. Sebab itu bukan adab orang Islam. Kalau kita dah ketuk pintu, dia tak buka juga 3 kali, jauh-jauh, 3 kali ketuk, tak buka juga pintu, maka kita kena pulang. Itu jika tidak ada emergency lah. Kalau ada emergency, kalau satu perkara yang boleh membawa kepada kematian, boleh membawa kepada kemungkaran, maka wajib kita ketuk pintu sampai dia buka. Sampai dia buka. Kalau perlu pecahkan pintu, sampai kepada tahap perlu pecahkan pintu, tapi kita kena apa? Kita kena ganti baliklah pintu tersebut. Itu kalau dalam keadaan emergency lah. Baik. Kata Nabi SAW, "Idza sta'zana ahadukum 3 falam yu'dhan lahu falyansarif." Jika kamu dah minta izin 3 kali untuk masuk ke dalam rumah sahabat kamu, dia tak buka juga pintu, maka pergilah kamu. Pulanglah kamu. Jangan kamu tunggu lagi. Kata lagi musannif, "Wa la taqif inda isti'dhananik amama fathatil bab." Ketika kita mengetuk pintu tadi, antara adabnya adalah jangan kita berdiri di depan pintu. Ini antara adab yang paling penting juga. Jangan kita berdiri di depan pintu ketika mana kita mengetuk pintu. Kerana apa? Kerana ketika kita mengetuk pintu, boleh jadi dibuka pintu, akan terzahir satu perkara yang kita tak mahu lihat. Dan boleh jadi tuan rumah tak nak kita lihat perkara tersebut, tetapi kita terlihat. Maka adabnya adalah ketika kita mengetuk pintu, kita duduk di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Supaya mata kita bukan direct dengan dalam rumah dia. Bahkan dilarang bagi kita untuk melihat ke dalam rumah seseorang tanpa izin. Sebelum kita melihat pun kita dah kena minta izin. Kata Nabi SAW, seseorang tu kalau dia dah tengok sebelum minta izin, maka dia telah menceroboh rumah tersebut. Telah menceroboh rumah orang tersebut. Taib. Kata di sini, "Wala taqif inda isti'dhananika amama fathatil bab." Jangan kamu berdiri ketika kamu mengetuk pintu tadi di depan pintu. Jangan berdiri betul-betul depan pintu. Berdiri di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Walakin khudh yamnahu aw yasrah. Khudh yamnatan aw yusratan. Tapi ambillah belah kanan ataupun belah kiri.
Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata bab qaumin lam yastaqbiluhu min tilqa'i wujuhih walakin min ruknaihi al-ayman aw al-aysar. Kerana Nabi SAW jika datang kepada rumah sahabat, Nabi tidak akan berdiri di depan pintu betul-betul. Nabi akan berdiri di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Baik, maka itu adab yang kelima, yang mana dikatakan di sini, kalau nak ketuk pintu, ketuk dengan perlahan sahaja. Jangan ketuk terlalu kuat. Baik. Itu adab yang kelima. InsyaAllah kita sambung pada kelas yang akan datang. Sebab yang 6 ni panjang sikit. Yang 6 ni panjang sikit. InsyaAllah. Baik, saya nak tengok soalan kalau ada soalan. Ahlan wa sahlan semua kepada yang hadir. Baik, insya-Allah kalau ada soalan nanti saya cek balik. Kalau ada soalan, kita akan jawab pada kelas yang akan datang. Baik. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.